بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 7 bayang ke-6 daripada bawah. Muka surat 7 bayang ke-6 daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan baginya bagi sifat qudrah 7 ta'alluq. 7 ta'alluq. Ta'allaqa yata'allaku ta'alluqan. Ta'alluq. Tapi jadi kod Melayunya ta'luq. Ta, ain, lam, waw, qaf. Ta'luq. Jadi Melayu jadi ta'luq. Dia ni tu ejaan ni. Ta, ain, lam, qaf. Tasydid atas lam, baris depan. Ta'alluq. Tu asal dia. Jadi Melayu jadi ta'luq. Melayu jadi ta'luq. Dan baginya bagi qudrah, bagi sifat qudrah 7 ta'alluq. Dan erti ta'alluq itu, apa makna ta'alluq ni? Dia bermula daripada sifat qudrah. Bermula daripada sifat qudrah sampailah kepada sifat kalam. Dia ada ta'alluq. Dia ada ta'alluq qudrah, iradah sampai ke kalam. Yang tak ada ta'alluq hanyalah sifat hayah. Jadi hak 7 tu 6 ada ta'alluq, yang tak ada ta'alluqnya adalah sifat hayah. Sifat hayah tidak ada ta'alluq. Jadi tinggal 6. Qudrah, iradah berta'alluq, ilmu, kalam berta'alluq, sama basar berta'alluq. Yang mana dahulu ada cerita dah pembahagian tu. Jadi sifat ma'ani ada 7. Sifat ma'ani ni sifat yang bangsa ada. Jikalau Allah buka hijab, buka dinding antara kita dengan Allah, selain daripada kita dapat melihat zat Allah, kita dapat melihat sifat ma'ani Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sifat ma'ani dalam sifat 20 ada 7, qudrah sampai ke kalam. Kemudian sifat ma'ani yang 7 ni ada ta'alluq. Tolak sifat hayah tak ada ta'alluq. Allah yang bersifat dengan hayah menghidupkan. Menghidupkan tu ta'alluq qudrah. Itu kerjaan. Jadi hayah tidak ada ta'alluq. Wujud, qidam, baqa memanglah tak ada ta'alluq. Allah yang bersifat dengan wujud,
mewujudkan makhluk, mengadakan makhluk, itu ta'alluq sifat qudrah. Jadi sifat wujud tidak ada ta'alluq, sifat qidam tidak ada ta'alluq, sifat baqa tidak ada ta'alluq. Bukan kata Allah yang bersifat dengan sifat baqa membaqakan, mengekalkan syurga, neraka serta penghuninya. Ada yang mengekalkan syurga, neraka serta penghuninya, yang mengekalkan adalah ta'alluq sifat kudrah Allah. Jadi sifat-sifat lain tidak ada ta'alluq. Yang ada ta'alluq adalah sifat ma'ani yang 7. Tolak sifat hayah, jadi tinggal 6 hak ada ta'alluq. Kemudian qudrah, iradah bertakluk kepada perkara harus. Ilmu, kalam bertakluk kepada yang wajib, yang mustahil dan yang harus. Sama, basar bertakluk kepada maujudat, benda-benda yang ada. Perkara-perkara yang ada, sama basar mendengar dan melihat. Sama basar mendengar dan melihat akan perkara yang ada. Ada ni. Sama ada tu wajib, zat dan sifat Allah. Sama ada tu harus, zat dan sifat makhluk. Sama basar mendengar dan melihat akan tiap-tiap perkara yang ada, sama ada yang wajib ada ataupun yang harus ada. Perkara yang tak ada, mana? Perkara yang tak ada, perkara yang mustahil. Mana anak Allah? Tak ada. Isteri Allah? Tak ada. Lepas tu sama basar mendengar dan melihat akan anak Allah dan isteri orang yang tak ada. Tak ada lah. Sebab benda tu tak ada. Maka sama dan basar tidak bertakluk, tidak mendengar dan tidak melihat akan benda yang tak ada. Contohnya isteri Allah tak ada, anak Allah tak ada. Jadi sama basar tidak bertakluk, tidak mendengar dan tidak melihat. Jadi kudrah, iradah perkara yang harus. Sama ilmu dan kalam perkara yang wajib, yang mustahil dan yang harus. Sama dan basar perkara yang ada. Jadi 6 sifat yang ada takluk tu sebagaimana pecah dahulunya, dia pecah pula 3. Kudrah, iradah, ilmu, kalam, sama dan basar. Jadi kita nak mulai dengan ta'alluq sifat kudrah. Ta'alluq sifat kudrah. Dan bagi sifat kudrah 7 ta'alluq. Dan erti ta'alluq itu, apa dia ta'alluq? Ta'alluq ni menuntut sifat akan pekerjaan. Berarti setakat tu je. Itu ta'alluq. Yang lebih atas berdiri zat, itu kita cerita semula tu. Tapi kita setakat tu dulu. Apa dia ta'alluq? Menuntut sifat akan pekerjaan. Itu ta'alluq. Menuntut sifat akan pekerjaan. Mana apa? Kalau kudrah, pekerjaan dia mengada dan meniada. Kalau iradah, pekerjaan dia menentu, menetap. Itu takluk. Kalau ilmu, pekerjaan dia mengetahui. Kalau sama, pekerjaan dia mendengar. Kalau basar, pekerjaan dia melihat. Ada ni. Kalau kalam, pekerjaannya berkata-kata. Itu takluk. Pekerjaan dia tu. Ini sebagai contoh. Kita letak buat misalnya sifat ma'ani yang ada di kita tu. Sifat ma'ani yang ada di kita. Mana sifat ma'ani yang ada di kita? Panca indera yang 5 tu lah. Panca indera yang 5 tu sifat ma'ani tu. Panca indera yang 5 di kita tu sifat ma'ani. Kenapa panca indera yang 5? Tahu tak panca indera? Dia dulu
ada surat khabar tu, tapi surat khabar tu tak ada dah ni. Padam dah. Surat khabar tu bungkus. Tak ada dah. Bukan surat khabar tu kita buat bungkus barang, dia bungkus. Dulu sedap sangat surat khabar tu. Cerita orang mengarut-ngarut banyak dalam tu. Cerita fitnah-fitnah banyak dalam tu, akhirnya bungkus. Dia di dalam tu ada sisipan kecil. Ditulis atas tu panca indera. Sebenarnya panca indera ni makna dia apa? Apa dia makna panca indera? Sebab di sisipan kecil tu ditulis panca indera. Apa makna panca indera? Kau dia panca indera. Sebab dia dia kecil itu dalam dia buat tajuk panca indera. Apa dia panca indera? Ke faham tak erti. Ada faham tapi tak erti nak royak. Ada gitu. Pelik itu tak faham tapi tak erti. Mana faham tapi tak erti, nak hurah tu tak erti, tapi faham tu faham tak erti tu. Ni kita banyak tu ngaji, kita pesan tu ngaji ni. Faham insya-Allah, reti tu. Reti situ bukan reti makna faham tak faham, faham tetap tak faham. Cuma tak reti nak cerita. Bila orang cerita, begitu. Ada mana faham tapi tak reti nak cerita. Apa? Faham panca indera? Apa dia? Panca indera yang 5. Panca indera yang 5. Kalau orang sekarang dipanggil deria. Dipanggil deria. Jadi panca indera pekecap, pecium, pesentuh, pendengar, pelihat, tu panca indera. Ini dalam bahasa lama ni. Dalam bahasa lama. Sebagai contoh. Ni kita pergi lajuk sikit. Sebagai contoh. Tapi kebanyakan kita sebut mukallaf berakal sampai umur. Tidak. Sebut kata mukallaf. Siapa mukallaf yang berakal, bukan orang gila, yang sampai umur, bukan kanak-kanak, itu mukallaf. Itu biasanya dalam kitab. Dia kalau dalam kitab besar dia panjang lagi. Mukallaf ni orang berakal dan sampai umur dan sejahtera panca indera dan sampai seru. Sampai seru ni bukan kata dia duduk dalam hutang yang tak ada apa-apa maklumat, dia tak tahu pun bahawa ada alam luar, ada manusia ramai lagi kat luar, dia tak tahu pun. Dia ingat ke manusia hanya ada di tempat dia saja. Ada apa ni? Orang yang tak tahulah sekarang ni ada ke tidak. Orang yang seumpama ni, kalau ada orang seumpama ni, orang ni tidak mukallaf sebab dia tidak sampai seru. Ada ni seruang agama dia tak sampai. Dia tak tahu apa satu pun. Dia hanya tahu dunia di situ. Ada ni. Kalau cerita orang putih kok macam Tarzan tu lah. Tarzan tu kan dia duduk dengan beruk ke apa. Tu cerita ngarut tapi gitulah maknanya. Tarzan tu kan hidup dengan beruk. Jadi dia tak tahu pun ada dunia lain di luar. Lepas tu dia tak boleh cakap, dia boleh tepik je. Dia macam beruk gitu je lah. Ada orang tak sampai seru sekarang. Kalau ada, tidak mukallaf. Yang kita nak ambilnya sejahtera panca indera. Tu. Orang mukallaf, orang yang berakal, bukan orang gila. Orang yang baligh, bukan kanak-kanak. Orang gila, kanak-kanak, dia tidak mukallaf, tak ada hukum hakam. Dan orang yang sejahtera panca indera. Panca indera. Tapi panca indera ada 5. Tapi di sini kehendaknya 2 panca indera utama
yang menjadi sumber utama ilmu. Panca indera 5, 2 yang menjadi sumber utama ilmu, iaitu pendengaran dan penglihatan. Ada ni. Dengan panca indera kecak boleh ilmu juga, tahu rasa. Panca indera cium boleh ilmu juga, tahu bau. Panca indera sentuh boleh ilmu juga, tahu licin ke, kasar ke, panas ke, sejuk ke. Tapi panca indera yang paling utama ilmu adalah 2, panca indera pendengaran dan penglihatan. Jadi dikehendaki dengan sejahtera panca indera, dengan bahawa dia sejahtera penglihatan dan pendengaran. Jangan orang yang buta dan pekak sekaligus. Kalau buta pekak sekaligus daripada asal lahir, maka tidak mukallaf. Nak situ panca indera penglihatan dan panca indera pendengaran. Ini hak asal jadi ni. Adapun kalau kita tua-tua, mari nyakit macam-macam, kerana sarah mata tak nampak, kerana kecil manis mata tak nampak, lepas tu dia hija di tempat yang agak bising, maka tua-tua telinga dia pun jadi sudah tidak berfungsi. Yang mana kadang-kadang dia buah halak. Buah halak tu pun lama-lama tak jadi apa dah, akhirnya dia tak dengar. Mata tak nampak, telinga tak dengar, dia mukallaf. Sebab dia bukan asal jadi, dia kemudian tua baru kena nyakit tu. Dia tidak mendengar, dia tidak boleh melihat dan dia tidak boleh mendengar, dia mukallaf. Cuma yang saya biasa sebutnya, macam mana kita hok jaga dia ni, nak maklumkan ke dia masuk waktu semayang. Nak maklumkan macam mana? Sebab sumber maklumat, sumber pengetahuan adalah penglihatan dan pendengaran. Nak tunjuk jarum jam, dia tak nampak. Nak beritahu masuk waktu dah, dia tak dengar. Nak orang ni, dia kemungkinan tidur, banyak tidur. Tapi tidur bagi dia siang malam sama, sebab mata dia gelap. Faham tak ni? Siang malam sama bagi dia. Kita hak jenis hak mata nampak ni kadang-kadang kena tipu dia orang. Kis tidur, dia tidur sebelah petang. Tidur sebelah petang ni memang dimakruhkan. Dia tidur sebelah petang. Kita konsep dia, kita gerak dia. Hei, mung ni, tengok tu pukul berapa? Pukul 7, nak habis dah subuh ni. Sembayang tak lagi. Kelang kabut dia bangun ambil sembayang. Nak pergi sembayang subuh. Walau pukul 7 tu nak maghrib. Ada ni. Mana tak? Tu hak mata nampak. Kan pukul 7 pagi 7 petang sama je kan. Dia punya nak gelak dia tu. Jadi kita gerak dia, mai subuh dah lagi ni. Tengok jam berapa. Pukul 7 dah tu kan. Orang yang sudah belaka dah semayang, mudah semayang lagi ni. Kelang kabut dia bangun ambil semayang, ambil subuh. Sebab dia tidur petang kan, pening tidur petang. Jangan tu tidur petang. Tapi nak ceritanya, orang hak mata nampak pun dia tipu dia orang ni. Ingat ke? Memang pukul 7 pagi lah, pada 7 petang. Dia asal dia mayan dahnya, cuma dia tidur. Bila kita kejut dia gitu, dia pun pening. Tu hak mata nampak macam mana dengan hak tak nampak. Siang malam sama. Macam mana kita nak beritahu ke dia? Sekarang ni subuh, sekarang ni zuhur, sekarang ni asar, sekarang ni maghrib, sekarang ni isyak. Tunjuk tak nampak, beritahu tak dengar. Orang ni nak kira. Dan kita orang jaga ni, orang jagalah yang bertanggungjawab ni. Orang jaga yang bertanggungjawab. Dia bukan kata hak seumpama ni. Hak kadang-kadang hak telinga boleh dengar, mata tak nampak. Mata boleh nampak, telinga tak dengar. Dia tidur lama, dia bangun semayang. Dia bangun semayang, dia tak tanya, kau dah jadi semayang? Dia bangun tidur, dia semayang. Dan dah main ke apa ni? Main subuh. Subuh apa? Tengah hari buta ni. Ada lah. Tu hak mata nampak, telinga tak dengar. Telinga dengar, mata tak nampak. Tu pun ikut down dah semayang ni.
Jadi kejut tidur dia ingat ke subuh, dia bangun main subuh. Padahal tengah hari. Tu contoh. Tu hak ada lagi panca indera antara dua tu. Hak hilang kedua-dua. Kita nak beritahu macam mana? Tahu dah. Kita kena tulis di tangan dia lah. Tulis bukan tulis mana ambil jari kita. Tulis eja di tapak tangan dia tu. Dia pun sebut Zuhur. Ya. Ya, sebut Zuhur. Ya pun tak dengar kau. Kita raih lah di tangan dia tu. Jangan pakau. Zuhur, kita pun pakau di tangan dia tu. Ada gitu. Mana ni? Tapi waktu mukallaf. Waktu mukallaf ni memang lahir dia gitu. Lahir dia tidak ada penglihatan dan tidak ada pendengaran. Saya tak pernah jumpa lah, tapi ada orang pernah beritahu. Dia kata saudara dia lah lahir gitu, tak nampak, tak dengar. Dia mati tu muda lah. Mati tu muda, tapi kalau ikut umur memang balik dah. Dia mati tu mana 20-an balik dah kalau ikut umur. Akal comel, tak ada apa akal, tapi tak nampak, tak dengar. Memang tak ada benda lah dia makan gitu je. Ni tak mukallaf ni, ahli syurga. Tak ada mukallaf. Sebab dia tidak sejahtera panca indera, dengan bahawa dia buta, pekak sekaligus kedua-dua pada asal jadi. Mana dia mati tu umur balik. Sebab 20-an dah dia mati, umur balik, akal comel, tapi tidak sejahtera panca indera, maka tidak mukallaf dia panggil. Jadi kalau sebut panca indera di situ, panca indera penglihatan dan pendengaran. Tapi panca indera ada 5. Itu sifat ma'ani kita. Panca indera penglihatan, pendengaran, pecium, pekecak, pesentuh. Jadi tu sifat penglihatan yang Tuhan letak di mata. Fungsi dia melihat. Itu fungsi. Itu ta'alluq. Menuntut sifat akan pekerjaan. Mana sifat? Panca indera penglihatan. Mana pekerjaan? Melihat. Panca indera pendengaran, itu sifat. Ta'alluqnya menuntut sifat akan pekerjaan, dengan bahawa menuntut sifat pendengaran akan pekerjaan, iaitu mendengar. Itu ta'alluq dia. Ada ni. Panca indera pekecak, fungsi dia merasa akan makanan, manis ke masin. Itu dipanggil ta'alluq, fungsi. Sifat apa? Sifat panca indera pekecak dipanggil. Ni, faham apa? Kalau sekarang tak panggil panca indera apa gitu, dipanggil deria. Sekarang deria lihat, deria dengar, deria rasa, deria bau, deria sentuh. Itu sekarang dipanggil deria. Deria tu dipanggil sifat ma'ani yang ada di kita. Itu sifat ma'ani tu. Ada ni. Kalau Tuhan tarik deria rasa, dia tak rasa dah. Manis ke, masin ke, dia tak ada. Ada ni. Lidah dia ada, tapi deria tak ada. Kalau Tuhan tarik deria bau, orang ada kena penyakit kanser hidung ke apa semua, kemudian dia hilang deria bau, makna dianya wangi ke busuk ke, dia tak ada. Ada ni. Orang hilang deria sentuh. Orang kena penyakit angin ahmar tu kan, bila dia mati sebelah, maka deria sentuh dia tak ada. Kita jamuh, kita cubit, kita apa ke, dia tak rasa. Dia hilang deria sentuh. Deria tu dipanggil sifat ma'ani. Sifat yang ada, yang terletak di anggota tubuh kita, di mata, di telinga, di lidah, di hidung, dan di sekalian tubuh kita ni ada deria sentuh. Yang tak ada deria sentuh, rambut tak ada lah. Ke boleh kita ambil rambut, letak di benda, boleh tahu benda tu licin ke kasar? Tak ada. Macam rambut, kuku tu tak ada deria, dia ada deria sentuh. Maknanya semua di kita tu dia panggil sifat ma'ani. Tuhan letak di tubuh kita. Sifat ma'ani ni ada ta'alluq dia, ada pekerjaan dia. Pekerjaan deria lihat, melihatlah tu pekerjaan dia. Pekerjaan deria dengar, mendengar. Itu dia panggil menuntut sifat akan pekerjaan. Adapun
Sifat wujud, ada tak dia menuntut pekerjaan? Tak ada. Sifat kidam, ada tak dia menuntut pekerjaan? Tak ada. Sifat baqa? Tak ada. Sifat hayah? Tak ada. Itu tak ada takluk. Pada ni. Menuntut sifat akan pekerjaan. Itu dia takluk. Kalau kita kata fungsi, hijaan, tugas, tagang. Itu takluk. Pada ni. Kita faham dah. Dah kudrah ta'alluqnya mengada meniadakan. Iradah ta'alluqnya menentu, menetapkan, menghendaki. Itu ta'alluq dia panggil. Fungsi tugas tagang. Tu pengertian ta'alluq. Jadi hak sifat ma'ani di kita ni pun hak deria panca indera hak 5 tu ada ta'alluq, ada fungsi. Ada ni. Tetapi kita maklumlah di pegangan kita, sama ada kita sendiri, sama ada deria panca indera tu adalah makhluk Allah. Makhluk tak bekas sama sekali. Melihat perbuatan Allah, kita dapat mendengar perbuatan Allah, kita dapat merasa perbuatan Allah, kita dapat bau perbuatan Allah, kita dapat sentuh, tahu, licin, kasar ke perbuatan Allah. Makhluk tak bekas sama sekali. Itu pegangan kita lah. Saat ni kita sebut secara zahirnya panca indera yang Tuhan letak di tubuh kita ni ada khija, ada fungsi, ada tugas. Itu ta'alluq. Jadi ta'alluq ni, erti ta'alluq menuntut sifat akan pekerjaan. Itu je takrif dia. Yang lebih atas berdirinya berdiri sifat dengan zat, itu sifat pada kata menuntut. Itu lain pula tu. Yang lebih, yang suku sakat atas berdirinya berdiri sifat dengan zat, dia sifat yang pertama tuntut adalah berdiri di zat. Sifat kena ada di zat. Pada ni sifat dia maqama bi ghairi, barang yang berdiri di yang lain. Zat maqama bi nafsi, barang yang berdiri sendiri. Contoh kita kata, ni zat. Zat ni tidak perlu kepada yang lain. Ada ni. Zat barang ni tidak perlu kepada yang lain. Cuma oleh kerana zat barang ni dia berjisim, dia perlu kepada ruang kosong tu sahaja. Dia perlu kepada meja, tu tarikan graviti. Ada ni. Kalau naik atas kan dia tak ada tarikan graviti kan, dia akan jadi terapung-apung kan. Jadi dia nak kita lepas dia jatuh. Bukan dituntut kepada bumi, tapi tarikan graviti. Sebut tarikan graviti pun kesemuanya adalah perbuatan Allah. Graviti tak bekas. Kita duduk di bumi dak terapung ni Allah yang buat. Naik ke atas tu terapung Allah yang buat. Kita kata tarikan graviti itu cakap asbab, tak ada salah apa-apa pun. Diingat hati kita tarikan graviti yang jadi kita duduk di bumi ni, tak ada apa-apa tu, waktu buat ingatan. Jadi sekarang ni zat ni dia tidak perlu kepada yang lain. Dia hanya perlu pada ruang kosong sebab zat ni berbentuk. Ada pun sifat hitam, dia kena ada di benda, dia tak boleh ada suku. Mana ni? Boleh tak sifat tu suku? Tak boleh. Sebab itulah kita tak boleh nak beli sifat saja. Pergi kedai, saya tak ambil gula, saya nak sifat manis je. Saya tak ambil zat garam, saya nak rasa masing saja. Pergi kedai cat pula, saya tak ambil cat tu, saya nak warna saja. Warna tu sifat dia kena berada di zat. Zat tu lah hak cair tu. Itu zat tu. Pandai ni. Cat tu sifat dia warna, zat dia hak cair tu. Pada ni. Sebab tu zat dia cairan tu lama-lama dilokah, lama dicabut bab di zat lain tu. Ada ni. Di zat lain tu. Dia ada warna yang tidak ada zat, warna yang menumpang betul benar di kita. Macam warna inai. Warna inai itu memang dia menumpang betul benar di zat kuku. Sebab itulah inai dia tidak berwuduk, tak ada masalah sebab dia tidak ada zat.
Adapun kalau warna cat, ia ada zat suku. Kemudian zat cat tu melekat di tubuh kita. Kemudian zat warna tu duduk di zat cat. Sebab tu cat ada zat. Kalau berwuduk terhalang air, sebab dia ada zat. Adapun inai dia tak ada zat. Di zat asalnya hok bubuh atas tu lah, mula-mula lama buah tu tinggallah warna. Warna saja tidak ada zat, tapi warna tu menumpang di zat kuku. Asalnya warna tu menumpang di apa panggil tu? Daun lah, daun inai, daun. Dia asalnya sifat warna tu menumpang di daun inai tu. Lama-lama dia berpindah menumpang di zat kuku. Tapi nak ceritanya sifat memang berkehendak menuntut kepada zat. Itu sifat. Ada ni. Tadi sifat warna cat, dia menumpang di zat cat. Zat cat tu melekat di tubuh kita. Zat cat tu melekat di dinding. Sampai masa zat cat tu bila lama, dia lokoh, dicabut. Itu dia panggil apa? Ada zat. Jadi sifat dia menuntut duduk di zat. Jadi sekarang ni contoh sifat panca indera hak ada di kita ni, dia kena ada di kalau kata panca indera penglihatan duduk di mata, panca indera pendengaran duduk di gegendam telinga. Jadi sifat mesti berada di zat. Jadi sifat menuntut kepada zat. Kemudian ta'alluq ni menuntut sifat yang dari zat tu akan pekerjaan. Jadi dua kali menuntut dipanggil. Ada ni. Yang pertama, contoh sifat penglihatan kita. Dia mesti duduk di biji mata. Itu tuntut yang pertama. Kemudian tuntut yang keduanya kepada pekerjaan. Tu dipanggil ta'alluq. Melihat. Melihat tu ta'alluq. Jadi dia ditambah ta'arif pengertian ni dipayuh pula dah. Jadi kita nak cerita ta'alluq. Lepas tu nak cerita pula sifat ni sebelum tu tuntut berdiri pada zat. Sifat memanglah dia tuntut berdiri pada zat. Jadi ta'alluq ni tuntut hija tu suku. Hak yang tuntut yang pertama, sifat mesti berada di zat. Kemudian tuntut yang kedua, dah sifat ni sifat ma'ni, dia kena ada pekerjaan. Itu ta'alluq. Mana yang lebih ni, hak ni hak suku ni, yang lebih atas berdirinya dengan zat. Ini menuntut ni berdiri dengan zat ni hak tu hak tuntut mula-mula. Tuntut hak mula-mula. Jadi macam penlihat kita sifat, maka sifat penglihatan kita nak duduk di zat. Zat mana? Biji mata. Kemudian sifat penlihat di biji mata ni pula tuntut kepada melihat akan benda yang ada. Itu ta'alluq. Itu tuntut yang kedua dia panggil. Tuntut yang pertama, sifat penlihat mesti nak ada di biji mata. Sifat pendengar mesti nak ada di gegendam telinga. Itu sifat tuntut yang pertamanya berada di zat. Lepas tu tuntut yang kedua kepada pekerjaan. Sifat penglihatan tuntutnya melihat. Sifat pendengaran tuntutnya mendengar akan benda yang berbunyi. Itu dia panggil ta'alluq. Itu tuntut yang kedua. Tapi kita nak tu je sebenarnya hak masalah sifat tuntut berada di zat, itu persoalan lain. Tapi dia capur dua sini, jadi susah pula kita nak faham. Jadi ta'alluq ni, cerita ta'alluq je ni. Menuntut sifat akan pekerjaan. Bagus cerita. Tapi menuntut sifat akan pekerjaan ni yang lebih tu sifat pada menuntut. Menuntut mana ni? Yang lebih atas berdiri sifat dengan zat. Jadi sebelum tu berdiri sifat dengan zat, tu tuntut yang pertama, sebab sifat mesti berada di zat. Dia cerita bab sifat tuntut berada di zat ni, kalau hak kita boleh tunjuklah, boleh cerita. Ada ni. Sebab apa? Sebab sifat yang ada di kita tu sifat baharu. Sifat penglihatan sifat baharu, sifat pendengaran sifat baharu. Sifat ni tuntut nak berada di zat, di biji mata, di gegendam telinga. Boleh cerita.
Ada pun sifat Tuhan, sifat kudrah, sifat iradah, qadim. Kemudian kudrah iradah ada di zat Allah pun qadim. Nak kata sifat kudrah Allah tuntut nak ada di zat Allah. Ni dari nak faham pengertian sifat je. Tapi hakikinya tak berlaku. Sebab apa? Sebab memang sifat kudrah sedia kala ada di zat Allah. Nak tuntut-tuntut kok mana lagi? Kalau sifat baru boleh katalah. Sifat baru kita tuntut nak ada di zat. Sifat deria rasa nak ada di lidah. Deria sentuh nak ada di hidung. Itu tuntut kepada zat. Bolehlah kata. Sebab itu semua sifat baru. Adapun sifat kudrah Allah, tuntut yang pertama, tuntut ada di zat, nak ada di zat Allah. Nak tuntut kat mana? Sebab dia qadim. Kudrah ada di zat Allah, qadim. Sedia kala nak tuntut-tuntut kat mana? Cuma kita nak faham, jenis sifat tuntut kepada zat. Jenis zat ni contohnya tidak tuntut kepada yang lain. Faham tak ni? Zat tidak tuntut pada yang lain. Sebab zat barang yang berdiri sendiri. Adapun sifat hitam, sifat merah, dituntut berada di zat benda. Faham tak? Jadi hak kata yang lebih atas berdiri zat ni cerita bab sifat. Yang pertamanya dituntut berdiri di zat. Hak ta'alluq ni tuntut yang kedua, sifat tuntut akan pekerjaan, tugas tagang. Hak ni hak kita duduk, hak kita nak faham molek ni. Hak sifat tetap dah kita pegang. Allah ada sifat kudrah, Allah ada sifat iradah, Allah ada sifat ilmu. Hak kita nak mati yang ta'alluq tu, pekerjaan kudrah tu, semua berlaku ni lah pekerjaan kudrah. Mana hak dak berlaku semua ni lah pekerjaan kudrah. Hak qadar, rukun iman yang kena, tu kita nak matinya. Sebab kita orang Islam semua berpegang Allah ada sifat kudrah. Mustahil Allah bersifat dengan sifat lemah. Itu tetap dah pegangan kita orang Islam. Allah ada sifat kudrah, Allah ada sifat iradah, Allah ada sifat iradah. Yang timbul hak salahnya pada ta'alluq sifat. Ta'alluq sifat kudrah mengada meniada, ta'alluq sifat iradah menentu menetapkan. Jadi ta'alluq sifat kudrah ni umum ke dak? Semua hak dia belaka ke dak? Dak. Hak Tuhan hak besar-besar hak Tuhan buatnya tu ta'alluq kudrah. Patut kecil-kecil ni hak ni kerjaan kita lah pula. Bukan Allah yang buat. Bukan, dia kata bukan Allah yang buat tu, dia nafikan ta'alluq kudrah. Dia tak nafikan kudrah ada di zat Tuhan. Tanda ni. Betul kata orang Islam berkaitan dengan berpegang ada sifat kudrah di Allah, ada sifat irah di Allah tu tetap dah. Hak takluk kerjaan sifat kudrah, kerjaan sifat iradah ni. Setakat mana hak kerjaan sifat kudrah? Buat langit je lah, buat bumi je lah, buat jadi kita, buat mati kita. Itu je lah hak Tuhannya. Lepas tu duk berlaku di kita ni, kita lah buat pula. Dah Tuhan lemah ke? Tuhan tak lemah sebab Tuhan ada sifat kudrah. Tapi hak berlaku di kita ni bukan takluk kudrah. Hak ni hak rosak rukun yang kenang ni. Rukun yang kenang ni lah takluk. Ada ni. Hak Mu'tazilah ni dia rosak di takluk. Mu'tazilah tak kata Tuhan lemah. Mu'tazilah tak kata Tuhan ni tidak berkehendak. Tapi ta'alluq kudrah bukan pada semua. Ta'alluq iradah bukan pada semua. Ta'alluq iradah menentu hak baik je lah. Hak iradah menentu. Lepas tu duk berlaku banyak-banyak benda jahat atas dunia. Itu bukan ta'alluq iradah Allah. Lepas tu Allah tahu je, ta'alluq ilmu.
Allah tahu je. Tu ilmu. Dah takluk iradah, tak ada situ. Hak takluk iradah benda baik sudahlah. Benda jahat takkan iradah takluk juga, takkan iradah menentu juga. Lepas tu hak jahat berlaku, Tuhan tahu. Tu takluk ilmu. Tuhan tahu tu takluk ilmu. Takluk iradah hak jahat tak ada. Hak tibik Mu'tazilah Dia tak menafikan sifat iradah, tapi takluk sifat iradah Allah hanya kepada perkara baik. Ada ni. Takluk kudrah Allah letak tenaga di kita. Tu kerjaan kudrah tu. Allah menjadikan kita bertenaga. Allah menjadikan kita ni ada kekuatan. Allah yang buat. Tu takluk kudrah Allah. Lepas tu menggerakkan badan kita, itu takluk kudrah kita lah pula. Kudrah kita pula bukan. Dah takluk kudrah Allah, berarti setakat tu je. Jadi mana pun ni, takluk kudrah Allah tidak umum, tak semua. Hanya sebahagian. Jadi kalau kira gak, hak Tuhan hak kita banyak hak kita lah. Sebab hak Tuhan hanya letak gagah di kita. Lepas tu hak tu kita buat pagi pas ke malam tu, kita lah pulaknya. Mana? Jadi banyak kita daripada hak Tuhan Banyak takluk kudrah kita. Ni fungsi kudrah kita yang terletak di kita, fungsi kudrah kita lah yang menggerakkan usaha kita, yang menghasilkan usaha kita. Bukan hak takluk kudrah Allah, bukan. Takluk kudrah Allah hanya letak tenaga di kita je. Hak salah sini satu betul takluk salah betul takluk. Kalau berpegang Allah tidak bersifat dengan sifat kudrah serta menyatakan Allah tu lemah, tu bukan Mu'tazilah, tu kafir. Tu kafir. Dan ada Mu'tazilah yang menafikan sifat kudrah di Allah tapi tidak menafikan Tuhan berkuasa. Tu Mu'tazilah lain pula. Kan? Hak sifat tetap ada sifat. Allah ada sifat kudrah, tetap ada. Allah ada sifat iradah, tetap ada. Hak takluk sifat ni, takluk pekerjaan sifat. Pekerjaan sifat kudrah, pekerjaan sifat iradah. Pekerjaan sifat iradah menentukan segala-gala sama ada baik ataupun jahat. Pekerjaan sifat kudrah yang menjadikan segala-gala perkara. Ni, hak duk berlaku ni takluk sifat kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Takluk sifat kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak sedang berlaku di kita ni. Ada ni. Sebab itulah yang paling hampir dengan kitanya, hak paling rapat, hak sama kitanya, kudrah lah. Sebab apa? Sebab dah berlaku di kita ni. Hak takluk iradah tu sedia kala. Kan ketentuan azali kan. Tu sedia kala hak tu. Hak tu siap berlaku dah tu sedia kala. Dia berlaku di kita ni takluk bagi sifat kudrah. Jadi hak duk rapat dengan kita, hak sama kita ni kak, takluk kudrah ni duduk berlaku di kita ni. Kesemuanya adalah perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Perbuatan pekerjaan Allah tu dia panggil ta'alluq kudrah. Hak perbuatan pekerjaan ni hak sekarang sedang. Nak sedang berlaku ni. Ni dia panggil tanjizi hadis ni. Dia akan bicara di hadapan. Sebab apa hadis baru? Hak Tuhan buat sekali barulah ni. Sedang buat ni. Ini tanjizi hadis. Sifat kudrah koding. Ta'alluq kudrah tu baru. Mana ni? Sifat kudrah Allah koding. Ta'alluq kudrah Allah tanjizi hadis, meniada hadis baharu. Bila baharu? Ni sekarang ni. Sekarang ni. Tuhan menggerak mendiam sekarang ni dipanggil tanjizi hadis. Jadi hak berlaku di kita ni lah ta'alluq bagi sifat kudrah Allah yang qadim. Jadi macam dia akan cerita di hadapan tu, bab ta'alluq ni bukan fardu ain, dia fardu kifayah. Fardu kifayah ni pada perkiraan.
kita nak bagi kudrah ada 7 ta'alluq. Takribul Ikhwan kata ada 8 ta'alluq dalam kitab Takribul Ikhwan dia kata ada 8. Dalam Faridah ni dia kata ada 7. Hak ni apa tu kifayahnya. Tapi kita memahami Allah mengadakan segala-gala hak tu rukun iman. Cuma kita tak reti nak bagi je. Tu qadar hak Tuhan duk buat sekarang ni ta'alluq tanjizi hadis bagi kudrah. Ada anak sebut. Lepas tu ketentuan azali iradah ta'alluq tanjizi qadim bagi iradah tak pandai nak sebut. Tapi pegangan kita kejak dah. Allah yang bersifat dengan iradah telah menghendaki, telah menetapkan segala-gala perkara pada sedia kala. Itu tanzih qadim bagi iradah. Allah yang bersifat dengan ilmu mengetahui segala-gala perkara. Bila Allah mengetahui? Sedia kala Allah mengetahui. Kalau Allah mengetahui baharu, mana sebelum mengetahui Allah jatuh tidak mengetahui. Mustahil gitu. Jadi Allah mengetahui sedia kala tanjizi qadim bagi ilmu. Allah melihat zat Allah. Basar. Allah yang bersifat dengan basar melihat zat Allah. Kecengang pula. Allah melihat zat Allah. Itu apa? Zat Allah ada kan? Dan Allah melihat tak zat Allah? Allah melihat sifat basar. Allah yang bersifat dengan basar melihat akan zat Allah yang qadim. Bila Allah melihat? Melihat sedia kala lah. Tanjizi qadim bagi basar. Allah melihat tak zat kita? Allah melihat tak zat kita? Allah melihat zat kita. Bila Allah melihat zat kita? Bila Allah melihat zat kita? Selepas kita dijadikan oleh Allah. Bila kita dijadikan? Qadim ke baharu? Baharu. Jadi Allah melihat zat kita ni, melihat yang baharu. Tanjizi hadis bagi basar. Gitu je lah. Tapi kalau tanya kita, walaupun kita tak reti nak bagi macam tadi, memang kita berpegang Allah melihat zat Allah yang qadim. Memang kita berpegang Allah melihat zat kita yang baharu. Tapi Allah melihat zat Allah qadim, melihat pun qadim jugalah sebab Allah qadim. Allah melihat zat kita yang baru ada, Allah melihat zat kita pun baru juga nah. Tak ada ni. Dah Allah melihat kita sedia kala dah, tapi kita tak ada lagi. Tak kena gitu. Sebab sedia kala Allah mengetahui kita akan ada, sedia kala Allah mengetahui. Iradah Allah menentukan sedia kala kita akan ada. Allah melihat kita sedia kala, tak melihat lagi lah sebab kita belum lagi Allah diadakan. Lepas Allah adakan kita, Allah pun melihat akan kita. Bila Allah melihatkan kita? Selepas kita diadakan. Itu baharu. Itu tanzih hadis bagi basar. Melihat yang baharu. Tapi sifat basar Allah qadim. Ta'alluq tu ta'alluq fungsi tu kerja tu. Melihat zat Allah itu ta'alluq yang qadim. Melihat zat kita ni ta'alluq fungsi kerjaan basar yang baharu. Gitu je. Hak tu hak pecahan-pecahan tu patut kifayah. Tapi kok ke mana pun kalau tanya kita molek, gitulah kita duk pegangnya. Takkan kita berpegang, Allah tak nampak zat Allah. Takkan gitu. Allah bersifat basar kan? Allah bersifat basar hanya boleh lihat makhluk je. Allah tak boleh lihat. Pelik gitu. Ada pegang gitu? Sama juga Allah mengetahui. Allah mengetahui tak? Berkaitan dengan sifat Allah. Allah mengetahui. Allah mengetahui hal makhluk je. Tak ada pegang gitu. Allah mengetahui segala-gala. Yang wajib, zat Allah, sifat Allah, Allah mengetahui. Yang baharu, zat sifat kita, Allah mengetahui. Tapi mengetahuinya sedia kala. Mengetahui sedia kala. Mengetahui hal kita pun sedia kala. Tapi melihat zat kita, baharu. Mengetahui akan zat kita, sedia kala. Sebab dia mengetahui ni, qadim belaka. Ta'alluq ilmu, qadim. Ta'alluq ilmu mengetahui qadim. Ta'alluq qudrah mengada baharu. Mengada tu baharu. Baru lah sekarang ni. Menentu pun qadim.
Melihat, ada melihat qadim, melihat zat Allah. Ada melihat yang baru, melihat zat kita. Tapi sifat basar qadim. Itu antara sifat dengan ta'alluq. Cuma kita tak pandai nak cerita, hak pegang kita tetap dah. Kita ngaji sifat 20 insya-Allah lah. Macam tadilah, faham tapi tak reti. Faham di pegangan mau tu, tapi nak cerita tak reti. Tapi hak masalah ta'alluq qudrah dengan ta'alluq iradah, tu kena faham sampai tahap tahqiq, biar kejak jelas sungguh. Sebab di ta'alluq qudrah iradah lah hak terpesunya Mu'tazilah. Mu'tazilah tak ada terpesu ta'alluq ilmu. Tak ada. Kalau terpesu ta'alluq ilmu tu kafir tu. Ada golongan terpesunya ilmu Allah mengetahui setakat secara ijmal saja. Allah tahu ni secara kasar je. Pasir banyak utir, daun banyak lah. Berapa utir pasir, tuan tak tahu. Berapa lah daun, tuan tak tahu. Dia kata tahu Tuhan ni tahu secara ijmal je, tahu secara kasar je. Kalau gitu kita pun tahu bos setakat pasir banyak, bos setakat daun banyak, kita pun tahu. Tapi banyak mana pasir tak tahu lah kita. Banyak mana daun tak tahu lah kita. Tuhan kita juga. Tu kafir tu kan Mu'tazilah. Jadi bab ta'alluq ilmu tu sepakat. Tuhan mengetahui segala-galanya pada sedia kala. Ahli sunnah ke Mu'tazilah sama. Hak ta'alluq qudrah dengan ta'alluq iradah. Ta'alluq qudrah dengan ta'alluq iradah lah. Hak tu kalau boleh bukan setakat faham, biar siapa setakat reti boleh cerita. Reti boleh cerita. Ta'alluq qudrah Allah umum, hak dia berlaku ni. Ta'alluq sifat iradah Allah, Allah menentu belakanya baik jahat pun. Hak berlaku ni semuanya hak Tuhan berlaku. Kalau Tuhan tak menentu takkan berlaku. Masya-Allahu kan wa man lam yasha' lam yakun, Nabi kata. Barang yang dikehendaki oleh Allah akan berlaku, barang yang tidak dikehendaki Allah pasti tidak akan berlaku. Dia berlaku sekarang ni barang yang Allah kehendak. Baik ke jahat yang berlaku adalah ta'alluq qudrah Allah tanjizi qadim. Tu qada rukun iman yang keenam. Sampai masa berlaku sekarang, perbuatan Allah, pekerjaan Allah, ta'alluq sifat qudrah Allah, ta'alluq tanzih hadis, itu qadar kita panggil, hak rukun iman yang keenam. Semua perkara semuanya ta'alluq qudrah dan irada Allah, termasuk pilihan kita pun qada dan qadar, termasuk usaha kita pun qada dan qadar. Ni hak mati, hak ta'alluq qudrah dengan iradah. Hak sifat tak faham dak tu sifat. Hak Mu'tazilah menafikan sifat mana itu, Mu'tazilah lain pula. Ada golongan terpesong dia menafikan sifat qudrah iradah tak ada di Tuhan. Tapi Tuhan berkuasa dengan zat. Tuhan berkehendak dengan zat. Tuhan mengetahui dengan zat. Tuhan mendengar dengan zat. Dengan zat belaka. Sifat tak ada di Tuhan. Tu Mu'tazilah pasal lain pula tu. Tu Mu'tazilah pasal lain. Dia Mu'tazilah ni banyak. Dalam kaum Marbawi dia kata 20 Mu'tazilah ni. Ada ni. Tapi Mu'tazilah hak banyaknya adalah di persoalan qada dan qadar, ta'alluq qudrah dan ta'alluq sifat iradah Allah. Ni kita nak bicara ta'alluq ni. Jadi hak sifat ma'ani, hak 7 ni kesemuanya ada ta'alluq, melainkan sifat hayah sahaja tidak ada ta'alluq. Jadi erti ta'alluq ni menuntut sifat akan pekerjaan tu jelah. Mana apa dia ta'alluq? Pekerjaan, tugas, tagang. Tu jelah kalau kita sebut. Ada ni. Tetapi kita berpegang yang mengada Allah bukan kudrah, yang menentu Allah bukan iradah, yang mengetahui Allah bukannya sifat ilmu. Kita berpegang Allah yang bersifat dan kudrah, yang mengadakan segala-gala. Tapi yang mengadakan tu Tuhan yang mengada, bukan sifat.
Tapi Tuhan mana yang ada? Tuhan yang bersifat dengan kudrah. Tuhan yang menentu. Tuhan mana yang menentu? Tuhan yang bersifat dengan iradah. Tuhan mengetahui segala-gala. Tuhan mana? Tuhan yang bersifat dengan ilmu. Pada ni. Cuma kita pendek, kudrah mengada, iradah menentu, ilmu mengetahui sifat itu. Kalau pegang semata-mata diri kudrah yang mengada bukan Allah, tu kafir. Ada ni. Dah kata kudrah mengada. Kudrah mengada ni isnad majazi je. Letak sementara kepada kudrah. Yang mengada sungguh adalah zat Allah yang wajib ada, yang bersifat dengan kudrah. Yang menentu zat Allah yang wajib ada, yang bersifat dengan iradah, yang menentukan. Ada ni. Yelah, contoh macam kita sama juga. Contoh macam kita ni sama juga. Yang mengada, hak kita sandar kita yang mengada ni sandar majazi je. Sandar majazi je. Yang mengada ni kita. Yang mengada ni kita, bukan yang mengada ni sifat kudrah di kita. Kalau sifat kudrah yang mengada, kita duduk diam sandar di kursi sudah. Mung kudrah mu buatlah, mu gagah kan. Ke gitu? Tak, Tuhan letak sifat kudrah di kita. Yang mengada tu kita ke sifat kudrah? Kita lah yang mengada. Kalau sifat kudrah yang mengada, kita sandar di kursi, mu giam buat diri lah, mu gagah kan. Dia suruh siapa? Suruh gagah ada tubuh ni buat kerja. Apa pegang dah ya, ni demang dah ni. Masuk benda lain dah ni. Apa? Kita yang buat. Kita mana? Kita yang ada tenaga. Ada ni. Ni contoh bukan sifat barang. Bukan sifat barang. Yang menyangkut di kebun tu kita ke cok? Nak tanya ni bukan sifat ni barang. Yang menyangkut tu kita ke cok? Kita dengan menggunakan cangkul. Kalau cangkul yang kerja, dah ayahlah kita beli banyak-banyak, kita balik sudah nah. Tapi yang menyangkulnya kita. Tapi kita guna cangkul. Yang buat kerjanya kita, yang ada sifat kudrah tenaga di kita. Gitulah juga. Jadi yang mengada Allah, yang menentu Allah, yang mengetahui Allah, bukan sifat. Tapi Allah mana yang mengada? Allah yang bersifat dengan kudrah. Allah mana yang menentu? Allah yang bersifat dengan iradah. Yang mengetahui? Allah yang bersifat dengan ilmu, yang mengetahui. Dia gitu. Tapi pendek kata kok, kudrah mengada, iradah menentu, ilmu mengetahui. Itu dipanggil ta'alluq bagi sifat. Dan tiada ada ta'alluq, dan tiada ada ta'alluq melainkan bagi sifat ma'ani jua. Bagi sifat ma'ani jua. Kudrah sampai ke kalam, kecuali sifat hayah. Sifat hayah tiada ta'alluq. Tapi walaupun sifat hayah tak ada ta'alluq, seolah-olah nak ada sifat makni yang lain, syaratnya ada hayah. Tu seolah-olah je. Ada kudrah, iradah, ilmu, sama, basar, kalam. Kalau tak ada sifat hayah, ada. Tengok tuang tu mati pun gagah lagi dia tu. Kali tu dia mandi diri dia gagah kau. Mana? Nampak je tuang tu mati dah. Sifat gagah dah lagi? Tak ada dah. Jadi walaupun hayah tak ada ta'alluq, jadi seolah-olahnya nak ada sifat lain, kena ada sifat hayah. Gitu. Seolah-olah ni. Bukan syarat. Syarat sungguh dia kena duduk depan baru ada masyurut dia. Syarat duduk depan. Kan kita nak semayang kan? Syarat dulu baru boleh semayang. Hayah dulu baru ada sifat lain. Jadi koding belaka mana ada dulu kemudian. Sifat hayah pun koding, sifat kudrah pun koding. Tapi pada tak aku nak faham ni, nak ada sifat hayah, nak ada sifat kudrah, kena ada sifat hayah. Tapi ini pada tak aku je ni. Jangan faham kata
Ada hayah, barulah ada kudrah. Oh, jadi hayah je kodingnya, kudrah jadi kemudian baru. Mustahil. Ini pada tak aku nak ceritanya, sifat hayah tak ada takluk, tapi nak ada sifat-sifat lain, sifat hayah. Sebab tu dalam kitab Baqarah, Tauhid sifat 20, wujud sampai ke wahdaniyah, susunan macam dalam kitab Faridah. Sifat yang ketujuh, sifat hayah dulu dia bubuh. Dia bubuh kudrah dulu, dia bubuh hayah dulu. Sebab apa? Dah nak ada kudrah, iradah, ilmu, sama, basar, kalam, sifat hayah lah dulu. Dulu ni pada tak aku, pada nak faham je. Sifat Tuhan koding belaka. Jadi lepas daripada sifat wahdaniyah ke-6, yang ketujuh sifat hayah. Kejutlah kita tak biasa ngaji gitu. Sebab banyakkan kitabnya lepas hayah kudrah. Sebab apa dimula dengan kudrah? Sebab kudrah lah hak nyata berlaku depan mata kita. Ni tadi hak berlaku ni. Ni takluk kudrah berlaku ni. Hak berlaku ni. Tuhan buat. Tuhan mana ni? Tuhan yang menentukan segala-galanya. Iradah. Tuhan menentu segala-galanya. Tuhan mana ni? Tuhan yang mengetahui. Susul sifat ilmu. Tuhan ada kudrah, iradah, ilmu. Tuhan mestilah bersifat dengan sifat hayah, barulah ibu sifat hayah kemudian. Tu kita biasa duk ngaji. Tapi dalam kitab Baqarah dia bubuh sifat hayah yang ketujuh. Lepas daripada wahdaniyah tu masuk pada sifat hayah. Sebab sifat hayah walaupun tak ada takluk, tapi seolah-olahnya nak ada sifat lain, syaratnya kena ada sifat hayah. Dan tiada wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahuikan beberapa ta'alluq ini, yang tujuh ni. Kerana ta'alluq ini yang tujuh ni daripada bicara yang dalam daripada ilmu ini, ilmu tauhid. Dalam bicara dia tu. Maka tak wajib, yakni tak wajib fardu ain. Tak wajib, yakni tak wajib fardu ain, wajib fardu kifayah. Wajib fardu kifayah. Sebab tu nombor 4 tu dia nombor kaki tu nombor 4 tau. Dia kaki, demikianlah mengintelak oleh mereka itu, oleh ulama tauhid mutakallimun, iaitu zahir dengan nisbah kepada orang awam lah. Tak wajib. Adapun dengan nisbah, dengan diadukan kepada yang lain daripada mereka, daripada orang awam, maka tiada zahir demikian itu, kerana bahawa terkadang membawa oleh jahil yang bertakluk ini kepada i'tiqad bahawa Allah Ta'ala itu kuasa bahawa mengambil ia akan anak atau mengadamkan, meniadakan dirinya dan lain macam itu daripada mafasid yang tiada terhingga. Bab takluk pun kena reti juga. Sebab apa? Kalau tidak, kalau kita nak ngaji bab takluk, contohnya kudrah iradah bertakluk pada benda yang haruh sahaja. Dok, Tuhan kuasa belaka. Dah Tuhan kuasa belaka, Tuhan kuasa mengambil akan anak. Salah dah gitunya. Atau mengadamkan dirinya, tak ada mengadamkan dirinya. Meniadakan Allah sendiri, mana macam Allah mematikan Allah. Dah Allah kuasa kan? Kalau kuasa kan? Dah Allah kuasa dah nak mengadamkan, nak meniadakan Allah sendiri. Tu mustahil tu. Mustahil tak berkait dengan kudrah. Kena ngaji juga ni. Mana takluk kudrah hanya kepada perkara yang harus. Anak Allah mustahil. Mati Allah mustahil. Dah Allah kuasa dak nak mengadakan anak. Tu bukan takluk kudrah. Allah kuasa dak nak meniadakan Allah. Tu mustahil. Tak berkait dengan takluk kudrah Allah. Jangan duk jawab Allah kuasa buat anak tapi Allah tak buat. Tak kena jawapan tu. Allah kuasa nak buat Tuhan yang kedua tapi Allah tak buat. Allah kuasa nak matikan Allah sendiri. Dan Allah kuasa mematikan makhluk Allah. Allah kuasalah mematikan Allah tapi Allah tak buatlah mematikan Allah. Allah hanya mematikan makhluk. Tak kena jawapan gitu. Sebab apa? Sebab kudrah Allah tidak berkait dengan perkara yang mustahil. Kena tahu juga babak takluk ni. Tapi hak kata tak wajib sebagai fardu ain. Tapi hak ada asas-asas tu kena tahu juga sedikit berkaitan dengan takluk. Walaupun kita tak pandai nak pecah satu-satu, takluk kudrah ada 7, takluk iradah ada 2, apa semua tu. Tak pandai kita nak pecah-pecah, tapi kita faham berkaitan kuasa Allah tu macam mana, berkaitan dengan iradah
kehendak Allah tu macam mana tu fardu ain kepada kita. Tapi kita mengaji takluk 7 takluk tu, tu mana kalau kita mengaji ilmu wajib, bukan mengaji ilmu sunat. Bukan mengaji ilmu sunat, sebab ilmu agama ni ada fardu ain, ada fardu kifayah, ada hak sunat kita belajar. Ni bukan sunat, ni belajar fardu kifayah. Maka satu takluk dari 7 takluk itu takluk suluhi qadim. Suluhi qadim 1, tanzih hadis 3, takluk qabdah ada 3. Jadi semua sekali takluk qudrah secara tafsir secara terperinci ada 7 takluk. Wallahu a'lam.